Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah sentiasa siap siaga menghadapi kemungkinan bencana besar seperti banjir dan gempa bumi. Selain itu, pasukan tersebut juga bersedia menghadapi situasi luar jangka seperti kebocoran paip gas yang berlaku di Putrajaya Subang Jaya Selangor baru-baru ini. Kita perlu melakukan tindakan-tindakan yang sewajarnya untuk berhadapan dengan perkara tersebut bagi tindakan pencegahan ataupun keselamatan. Mungkin kita perlu adakan satu libat urus dengan pihak-pihak tertentu. Sejumlah 1,401 anggota bomba di negeri ini bersedia dikerahkan pada bila-bila masa jika keadaan memerlukan. Justru Muhammad Pisar berkata, mereka perlu sihat dari segi fizikal dan mental agar mampu memikul tugas yang diamanahkan dengan sempurna. Setiap anggota juga digalakkan mendalami ilmu agama bagi menguatkan lagi jati diri sekaligus mampu menghadapi tekanan dengan tenang. Muhammad Pisar ditemui media selepas majlis terima tugas pengarah JBPM Sabah di Ibu Negeri. Beliau menggantikan Zainal Madasin yang bersara wajib Sabtu lalu. Dua warga tempatan ditahan dalam operasi Kita Gempur Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah Isnin lalu. Operasi dijalankan di stesen minyak sekitar Inanam dan Luyang Kota Kinabalu. Pengarah KPDN Sabah Syahril Nizam Syahidin dalam satu kenyataan menjelaskan turut disita 2 buah kenderaan yang digunakan individu terbabit. Susulan itu, 3 kertas siasatan dibuka di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dengan nilai sitaan berjumlah lebih RM45,000. Tindakan turut diambil terhadap pemilik stesen minyak kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah akta sama. Jika sabit kesalahan individu yang didapati melanggar Akta Kawalan Bekalan 1961, boleh didenda sehingga RM1 juta atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya. Manakala bagi syarikat, denda boleh mencecah 2 juta hingga 5 juta ringgit. Syahril berkata KPDN Sabah akan terus mempergiatkan pemantauan dan penguatkuasaan bagi mengelak ketirisan barang kawalan bersubsidi yang sepatutnya dinikmati rakyat. Justru orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan aktiviti penyelewengan boleh membuat aduan menerusi talian tertera. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia menahan 2 vesel nelayan asing Vietnam yang dipercayai menjalankan aktiviti perikanan haram di perairan Kudat Ahad lalu. Kedua-dua vesel ditahan dalam op khas pagar laut kira-kira 11 batu nautika timur laut Pulau Sibogo sekitar 3.15 petang. Pengarah Zon Maritim Kudat, Komander Maritim Hasbullah Omar berkata, kejayaan itu hasil maklumat awam yang diterima pihaknya. Hasil penggeledahan mendapati kedua-dua vesel terbabit disyaki melakukan aktiviti menunda dan menangkap balat. Pemeriksaan juga turut menemukan kira-kira 45 kilogram balat basah serta sekitar 500 liter minyak diesel di setiap vesel berkenaan. 12 individu warga negara Vietnam berumur lingkungan 30 hingga 53 tahun ditahan kerana tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Kesemua tahanan dan rampasan termasuk vesel yang dianggarkan bernilai lebih 4 juta ringgit dibawa ke JT untuk siasatan lanjut. Kes disiasat bawah Akta Perikanan 1985 dan Akta Imigresen 1956-63. 483 keping saman dikeluarkan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang dalam Op Selamat 24 Hari Raya Aidilfitri. Op Selamat selama 6 hari itu berakhir 3 April lalu. Jumlah saman tersebut meningkat hampir 414% berbanding hanya 94 keping saman dikeluarkan dalam Op Selamat sempena Aidilfitri tahun lalu. Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sammy Newton dalam satu kenyataan memaklumkan penugasan anggota Polis Penampang dalam operasi kali ini tertumpu di beberapa lokasi strategik. Antaranya persimpangan jalan utama dan kawasan berisiko tinggi kemalangan bagi memastikan kelancaran trafik dan keselamatan awam. Sebanyak 39 operasi dilaksana termasuk sekatan jalan raya Op Selamat, Op Mabuk, Op Samseng Jalanan dan Op Lancar.
Hasilnya, 3 individu ditahan di bawah Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan 2 buah motosikal disita mengikut Seksyen 64-1 Akta yang sama. Sementara itu, 23 kes kemalangan direkodkan, kesemuanya hanya melibatkan kerosakan kenderaan. Remaja di sekitar kawasan Bandaraya Kota Kinabalu yang mengalami kecelaruan perasaan dan fikiran disaran mendapatkan perkhidmatan kaunseling daripada Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Sabah. Pengarah LPPKN Sabah Syahriah Saharum berkata perkhidmatan kaunseling remaja dijalankan di Cafe Tin UTC Kota Kinabalu setiap hari Selasa dan Rabu. Sesi kaunseling pada hari Selasa dikendalikan kaunselor terlatih, manakala kaunseling hari Rabu oleh kaunselor pelatih dari Universiti Malaysia Sabah. Sesi kaunseling dijalankan secara individu dan berkelompok. Manakala perkhidmatan kaunseling keluarga dijalankan di Pusat Keluarga LPPKN Negeri di Sadong Jaya oleh kaunselor terlatih. Temu janji perkhidmatan boleh dibuat menerusi talian tertera. Semalam kami kongsikan kejayaan penubuhan Mahat Tahfiz Al-Quran Darul Falah, Penjara Pusat Kota Kinabalu PPK yang mencipta sejarah tersendiri buat Jabatan Penjara Malaysia. Selain berpeluang mendalami ilmu agama, hak prospek untuk meneruskan pendidikan juga tidak diabaikan menerusi Sekolah Integriti Kota Kinabalu SIKK. Ikuti siri kedua laporan khas Kisah dari Tembok Besi bersama Serina Olivia Chong. Pewujudan Sekolah Integriti Kota Kinabalu SIKK di PPKK ini membuktikan sikap peduli kerajaan terhadap rakyat tanpa mengira latar belakang. Ia sekaligus membolehkan prospek menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM sama seperti pelajar lain. Seramai 6 prospek di PPKK akan menduduki SPM tahun ini. Tahun ini kita telah register 6 orang. Tapi untuk makluman, kami ada calon tumpang. Maksudnya dia sudah register di sekolah menengah di luar, terlibat dengan jenayah dan diantar ke SIKK oleh mahkamah. Dalam penjara inilah saya dapat menduduki SPM. Saya hargai betul-betul pengajaran ini. Ya, saya akan duduk SPM tahun ini. Sekolah sampai tingkatan 3 saja. Saya berharga betul lah untuk di sini. Saya dipindahkan dari pusat penjara Tawau pergi ke pusat Kota Kinabalu. Saya berniat untuk menyambung sekolah saya, melanjutkan pelajaran saya. Di penjara Kota Kinabalu ini saya dapat banyak pengajaran. Saya juga sini dapat menimpa banyak ilmu seperti ya saya di sini dijadikan sebagai salah seorang calon SPM. Program SIKK ini khusus untuk prospek warga negara. Untuk makluman di dalam ni sekolah sama dengan modul apa yang ada di sekolah di luar sana lah. Cuma di sini kami ada kelas 3M, pra SPM dan SPM. Di sini saya baru ada niat mau ambil SPM, yakin. Sebab pelajaran dalam penjara dia ada 6 subjek saja. Perancangan jangka panjang juga dibuat bagi membantu prospek selepas keluar dari PPKK kelak. Sekarang ni kami sedang berkolaborasi dengan UPSI untuk diploma pengurusan perniagaan di Sekolah Integriti Penjara Keluar. Cuma diorang mau ambil atau tidak peluang itu. Malah, prospek juga berpeluang mendapatkan beasiswa penuh dalam bidang yang ditawarkan Sekolah Integriti Penjara Keluang selain beasiswa penuh daripada kutipan zakat di Semenanjung untuk pengajian 3 tahun. Tapi peluang dan harapan kita kena bagi. Sebab kalau tidak, pernah ada prospek kami akan tanya, betapa kami ada SPM. Tapi di luar, bila tengok background kami, prospek. Tidak ada guna, dia cakap. Justru, sokongan semua pihak amat penting untuk menerima semula prospek ke dalam masyarakat apabila mereka dibebaskan kelak. Menjadi manusia lebih baik dengan meyakini hikmah Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik setiap perkara yang terjadi, satu keredaan iman yang terindah. Moga kisah mereka menjadi iktibar buat kita semua. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.
Serina Olivia Chong, RTM. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini, menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.